Dia masuk Islam masa dia kanak-kanak lagi. Sebab dia adalah sepupu Nabi. Dan semasa dia masuk Islam, Nabi doakan dia supaya dia menjadi seorang yang hafal Al-Quran, bertafsir Al-Quran dan faqih. Maknanya dia memang hebat lah. Sebab ada satu hari seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, ajarlah aku tentang Al-Quran. Alimni Al-Quran, dia kata. Rasulullah kata, kalau kamu nak belajar Al-Quran, jangan jumpa aku, jumpalah Ibn Abbas. Jadi menunjukkan bahawasanya Ibn Abbas ni hebat. Jadi lelaki ni pergi jumpa Ibn Abbas. Jadi dia tanya, wahai Ibn Abbas, aku dah jumpa Rasulullah untuk belajar Al-Quran, tapi Rasulullah kata suruh aku jumpa kamu. Kenapa? Jadi Ibn Abbas kata, betulkah Rasulullah suruh jumpa aku? Ya, dia kata. Jadi dia bagi 4 syarat. Kalau betul Rasulullah kata untuk jumpa aku, kamu nak belajar Quran daripada aku, ada 4 syarat. Pertama, kamu hendaklah membaca Al-Quran. Nak belajar Quran, kita kena baca, belajar. Walaupun tak pandai, tapi kena belajar. Nabi kata, ya tak ni mana kita merangkak. Bila mana kita merangkak baca Al-Quran, dia akan dapat 2 nikmat. Kalau kita dapat baca Quran ni 1 huruf 10 pahala kan. Kalau orang yang membaca merangkak, belajar Quran, belajar, dia akan dapat double. Atau dia kata, ya tak ni mana merangkak. Jadi kata, kalau kamu nak belajar Quran, baca dulu Quran. Kemudian bawa aku ajar. Yang kedua, setelah kamu pandai membaca, maka hendaklah kamu memahami Al-Quran. Dah baca, kita kena faham sekurang-kurangnya dalam bahasa kita. Kita baca tu, bacalah terjemahan ni. Itu syarat yang Ibn Abbas letak. Yang ketiga, setelah kamu faham ayat-ayat tu, maka hendaklah kamu dia kata tadabbur. Tadabbur ni lebih lagi. Kita naklah mengkaji pula ayat tu setelah kita faham. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita nak tahu apa itu pemurah, apa itu penyayang. Itu tadabbur. Sebab tu Allah kata dalam Quran, afala yatadabbaruna al-Quran am fi qulubin aqfaluha. Adakah mereka ini tak nak mentadabbur ayat-ayat aku, ataupun mereka ini hati mereka telah pun tutup untuk memahami Al-Quran. Jadi Allah bukan saja suruh kita baca Al-Quran, tetapi juga suruh kita faham dan juga mendalami Al-Quran. Dan yang keempat, apa yang Ibn Abbas letak syarat, setelah kamu mendalami Al-Quran, maka hendaklah kamu berusaha untuk menghafal. Ini yang biasa kita kalah sikit lah. Menghafal maknanya menjadikan Al-Quran itu sebagai amalan kita. Al-Quran itu adalah akhlak kita. Sebab ada seorang sahabat, dia bukan sahabat, dia tak pernah jumpa Rasulullah. Dia datang daripada Yaman. Ketika mana dia datang sampai ke Madinah, ketika itu Rasulullah dah meninggal dunia. Jadi bila dia jumpa dengan para sahabat, dia kata dia sedihlah sebab tak jumpa Rasulullah. Jadi mereka bawa jumpa dengan Aisyah. Jadi di mana dia berjumpa dengan Aisyah, dia kata, wahai Aisyah, bagaimanakah Rasulullah ni peribadi dia? Sebab aku tak pernah jumpa dia. Aku bercita-cita nak jumpa tapi Allah tak izinkan. Jadi apa Aisyah kata? Afala taqra'ul Quran? Aisyah tanya, adakah kamu membaca Al-Quran? Ya. Kata, aku selalu baca Al-Quran kerana dah sampai kat dia lah Quran tu kan. Jadi dia kata, kalau kamu nak tahu bagaimanakah Rasulullah itu khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi kita, sebab itulah Rasulullah kata, kita ni ada 3 benda. Pertama, akidah. Akidah kita kena kuat. Sebab tu Rasulullah bila mana dia berdakwah, dia beri cerita dulu tentang akidah, siapa itu Tuhan, siapa itu Allah. Sebab tu sahabat dulu buat macam mana pun Allah, kena pukul berdarah pun Allah. Kenapa? Sebab akidah dia kuat. Kita sekarang luka sikit pun tak nak solat dah anak-anak kita. Sebab apa? Akidah belum kuat sekuat-kuat macam sahabat. Bila mana akidah dah kuat, baru datangnya ibadah. Ibadah kita, bila mana akidah tadi kuat, maka ibadah kita mesti ikhlas kerana Allah. Sebab apa? Sebab akidah kita kuat. Bila mana ibadah dah kuat, barulah membentuk akhlak yang baik. Kena ada 3-3. Sebab tu kadang-kadang kita jumpa orang hafaz Quran, tapi akhlak buruk. Kan? Dia hafal Quran, akidah baik, hafal Quran, baca Quran baik, tapi dengan orang senyum pun tak nak. Bila tanya kenapa tak nak senyum, gigi dia aurat, dia kata. Sebab tu dia tak boleh buka gigi. Aurat gigi dia. Jadi maknanya tak cukup 3. Bila tak cukup 3, dia belum lagi Islam yang sempurna, kata Nabi. Jadi sebab itulah kita nakkan akidah, ibadah, akhlak. Kita tengok diri kita. Kita dah jaga dah solat kita, kita dah jaga puasa, kita dah pergi haji pun, tapi tengok akhlak kita. Kalau akhlak kita belum membentuk akhlak yang baik, maka ada something wrong dekat ibadah kita. Akidah mungkin dah betul, tapi mungkin ibadah kita ada yang lompang-lompang menyebabkan akhlak kita tak baik. Sebab itulah benda yang
apa yang ada pada Ibn Abbas ni, dia ada benda tu. Dia kata kalau kamu nak betul-betul membaca Al-Quran, nak mendalami Al-Quran, mesti ada sikap-sikap tu. Jadi insya-Allah kita doa di sini supaya Allah menjadikan kita sama seperti mana akhlak Rasulullah dan juga akhlak Ibn Abbas, yang mana kita boleh memahami Al-Quran, insya-Allah. Kita dah sampai jejak dia di sini dan insya-Allah di dalam di sebelah tempat solat perempuan itulah makam nama ni, Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi jom kita pergi ke dalam. Boleh bergambar nanti. مد هاي ماليزيا. واتين باقي عندك 50. باقي عندك 50. انا اللي باقي لي عندك 50. ايش بلديه؟ ها؟ Satu. 10 dia. Satu. Ini. Yaman Taif. Mana? 30. Ini 40, diskon 30.